Kalau Al-Quran menerangkan segala sesuatu, ada tak Al-Quran terangkan pasal cara nak buat roti canai? Okey, ini sebenarnya adalah soalan yang sangat-sangat biasalah saya dengar waktu dekat ceramah-ceramah tu, sampai dituliskan blog lah berkenaan dengan soalan ni. Dan dia memang ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahawa Al-Quran ni dia menerangkan segala sesuatu. Wa tafsila kulli syai' wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Di mana Al-Quran ni dia menyatakan bahawa dia menerangkan segala sesuatu. Jadi tu ya, ada orang tanya, kalau betul Al-Quran ni diterangkan segala sesuatu, kat mana kita nak jumpa kuantum, fizik kat dalam dia? Kat mana kita nak jumpa fotosintesis ke ataupun cara nak buat roti canai lah? Dan adalah satu versi penjelasan kepada penerangan ni yang saya biasa dengar. Iaitu ada satu cerita lah di mana ustaz ni dia dapat soalan yang sama daripada anak murid dia. Dan ustaz ni jadi macam, alamak, demam malam-malam tu kan. Fikir macam mana lah nak jawab persoalan anak murid dia tu. Macam mana kita nak jumpa penerangan segala-galanya berkenaan dengan cara membuat roti canai dalam Al-Quran. Jadi akhirnya dia dapat satu penjelasan. Lepas tu dia balik kepada anak murid dia balik. Dan dia cakap Al-Quran sememangnya menerangkan macam mana cara nak buat roti canai. So anak murid dia pelik lah. Ada surah roti canai ke dalam Al-Quran? So ustaz ni dia kata Al-Quran menerangkan cara buat roti canai dengan Al-Quran menyatakan fas'alu ahli dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang-orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Jadi Al-Quran mengajar kita cara membuat roti canai adalah dengan bertanya kepada mamak ahli dzikr yang tahu tentang cara nak buat roti canai. Jadi ini adalah satu versi lah kepada penjelasan berkenaan Al-Quran menerangkan segala-galanya. Tapi saya rasa Al-Quran ni memang literally, Al-Quran sememangnya menerangkan segala-galanya. Segala-galanya sebenarnya memang diterangkan oleh Al-Quran. Macam mana tu? Okey, macam ni. Budak yang dia tanya sama ada resepi ataupun cara buat roti canai dalam Al-Quran tu, kita tanya dia balik, okey, kalau kita nak menemui sesuatu, contohnya kamu punya resepi cara buat roti canai, kamu mesti kena tahu dulu apa resepi roti canai tu. Kalau kamu tak tahu, macam mana kamu nak cari kan? So anak murid tu dia akan kata, okey lah, betul lah tu. Okay, jadi saya nak minta kamu untuk nyatakan segala-galanya tentang cara-cara nak membuat roti canai. Cara nak buat roti canai, kamu kena cerita segala-galanya berkenaan dengannya. Jadi budak tu pun cakap lah, nak buat roti canai kena uli tepung, tebar tepung, panaskan minyak, letak tepung atas kuali, lepas tu masak. Jap. Betul ke itu segala-galanya tentang cara nak buat roti canai? Tak cukup terangkan lagi tu. Macam mana nak uli tepung? Tepung yang macam mana? Macam mana nak tebar tepung tu? Minyak panas tu panas ya macam mana kalau minyak tu besar-besar orang? Boleh ke nak masak roti canai? Sebab kita minta untuk diterangkan segala-galanya tentang cara masak roti canai. Jadi semua konsep yang kamu nyatakan tu kamu mesti kena jelas dan terangkan. Jadi budak ni pun dia jelaskanlah dengan lebih jelas dan terperinci. Okey, caranya adalah dengan kita gumpalkan tepung gandum yang dilekatkan oleh air dan telur menggunakan tangan yang menekan campuran tersebut selama 20 minit. Campuran tepung ditarik menjadi lepir. Minyak dipanaskan menggunakan api pada suhu lebih kurang 250 darjah Celsius. Adunan tepung diletakkan pada permukaan kuali di dalam minyak. Dibiarkan masak sehingga adunan garing. Okey, itu jawapan yang lebih terperinci, yang lebih jelas. Tapi adakah itu sekali lagi adalah penjelasan segala-galanya tentang cara membuat roti canai? Itu bukan jawapan segala-galanya sebab kamu letak konsep-konsep baru yang setiap daripada konsep tu kamu kena terangkan lagi. Macam mana boleh ada tepung gandum ni? Takkanlah tiba-tiba dia muncul kan? Dan kenapa kita nak pilih tepung gandum? Bukan tepung-tepung lain. 20 minit tu tempoh dia macam mana sebenarnya? Kenapa nak guna minyak? Apa sifat minyak yang membolehkan kita untuk memasak roti canai? Dan macam mana proses api nak panaskan minyak ni? Semua konsep-konsep yang kena dijelaskan kalau kamu nak menerangkan segala-galanya tentang cara pembuatan roti canai. Lepas tu budak tu pun macam garu kepala. Okey, aku akan terangkan segala-galanya pasal cara buat roti canai. Kumpulkan setiap komponen serbuk halus produk yang diperbuat daripada pokok gandum yang diproses di kilang menggunakan sistem yang integrasikan bisi pemutar dan penapis digabungkan bersama bekas organik yang mengandungi embryo ayam yang masih belum menetas diaduk bersama 200 ml iaitu unit Okey, jadi ini lebih-lebih jelas dan lebih-lebih terperinci. Tapi adakah dia masih menerangkan segala-galanya tentang cara membuat roti canai? Tak, sebab dia apa yang berlaku adalah budak tu dia menambah lagi konsep-konsep baru yang konsep-konsep tu kena dijelaskan lagi apa maksud konsep-konsep tersebut. Jadi makin lama dia akan jadi makin panjang dan persoalannya bila kita nak berhenti menjelaskan segala-galanya.
Jadi setiap benda memerlukan satu penjelasan yang memerlukan penjelasan yang lain, yang memerlukan penjelasan lain, yang memerlukan penjelasan yang lain. Dan kalaulah kita ambillah semua benda yang memerlukan penjelasan yang kita letakkan dalam set yang mengandungi semua benda yang memerlukan penjelasan, set itu sendiri pun sebenarnya memerlukan penjelasan. Jadi bila kita nak capai satu keadaan yang kita boleh menjelaskan segala-galanya pasal cara buat roti canai, dan itu belum lagi ditambah dengan masalah macam mana kita nak menjelaskan, maksudnya konsep-konsep ataupun penjelasan-penjelasan tadi dia datang daripada otak manusia, dia datang daripada pemikiran manusia. Dan macam mana kita nak menjelaskan bahawa penjelasan kita tadi tu boleh diterima pakai otak manusia ni, kita boleh percaya otak kita sendiri. Dalam tradisi peradaban Islam, masalah ini dipanggil sebagai masalah tasalsul lah. Tasalsul iaitu sesuatu yang dia infinite regress. Penjelasan atas penjelasan atas penjelasan, dan dia nampaknya macam tak akan berhenti. Kalau dia tak akan berhenti, maka sampai bila-bila pun kita tak akan boleh menjelaskan satu benda pun. Orang Inggeris panggil masalah ni sebagai Munchausen Trilemma. Dan ada 3 lah penjelasannya. Yang pertama sekali adalah dia akan terus berterusan sampai ke tak sudah, sampai ke infinity, tak akan habis penjelasan tersebut. Dan kita tolak lah sebab tak logik. Kalau benda tu tak akan habis, jadi macam mana dia boleh mencapai pada satu tahap yang kita boleh menjelaskan sesuatu. Satu lagi adalah dia akan berpusing. Maksudnya dia menjelaskan dirinya sendiri. Jadi ini pun kita tolak sebab dia tak logik. Dia macam hang tanya masa tu apa, ada orang jawab masa tu adalah apa yang ditunjukkan oleh jam. Jam tu apa pula? Jam tu adalah benda yang menunjukkan masa. Jadi dia berputar-putar dan dia tak akan selesai sampai ke sudah. Dia hanya akan selesai kalau ada sesuatu yang akhir sekali dia tak memerlukan penjelasan di atas dirinya. Maksudnya penjelasan, semua penjelasan atas penjelasan tu akan sampai pada satu point yang selepas itu dia tak perlu nak dijelaskan lagi dah. Dia berdiri sendirinya tanpa penjelasan, yang kita panggil sebagai wajibul wujud ataupun necessary existence. Kita tak boleh nak membagaimanakan dia, kita tak boleh nak menjelaskan kenapa, sebab persoalan tamat setakat dengan itu. Semua penjelasan bagi semua benda bergantung kepadanya, dan dia tidak bergantung satu apa pun kepada mana-mana perkara yang untuk menjelaskan dirinya. Dan jawapan ini diterangkan oleh Al-Quranul Karim bahawa Allahus Samad, Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Dan Al-Quran yang menerangkan tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala itulah jawapan kepada segala-galanya. Dengan kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya dapat diselesaikan dan dapat diterangkan. Macam tu jugalah pada persoalan kenapa kita boleh percaya sendiri kepada kita punya pemikiran. Dan Al-Quran juga menerangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri yang menyuruh kita supaya memikir, afala yatafakkarun, afala yatadabbaruna fi anfusikum. Allah lah yang mengajarkan bapa kita, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, segala macam nama-nama bagi setiap benda. Jadi Allah yang mencipta akal kita dan Allah yang menyuruh kita untuk menggunakan akal kita, dan itulah penjelasan bagi segala-galanya. Dan satu yang benda yang menariklah berkaitan dengan Al-Quranul Karim, sebenarnya Al-Quran adalah satu kitab yang sangat-sangat unik sebab dia banyak membuat argument-argument ataupun klaim-klaim, kenyataan-kenyataan yang sangat-sangat ultimate tau. Sangat-sangat ultimate yang kalau orang lain buat, penulis-penulis lain buat, diorang tak akan berani nak buat kenyataan-kenyataan macam ni. Contohnya kalau seorang tu dia tulis buku ini menerangkan segala sesuatu, dia memang tak akan boleh nak buat. Memang tak lah dia nak tulis kenyataan yang macam tu, memang tak berani pun. Tapi Al-Quran banyak buat kenyataan ultimate ini seperti menerangkan segala sesuatu. Kitab yang kamu tak akan temui percanggahan di dalamnya, malah suruh pula mencabar pula orang untuk mencari percanggahan di dalamnya. Macam ada orang nak buat aku tulis buku ni tak ada langsung benda bercanggah. Memang tak lah. Al-Quran saja yang buat klaim-klaim macam tu. Dan kitab yang tak akan dapat boleh ditiru oleh mana-mana manusia ataupun jin. Masya Allah, sangat-sangat hebat. Dan kenyataan-kenyataan yang Al-Quran ni buat sendiri adalah satu, maksudnya pembuktian kebenaran Al-Quran. Dan itulah burhan dan pembuktian kebenaran Al-Quranul Karim. Jadi apa pandangan anda sekiranya terdapat sebarang teguran dan mungkin ada apa-apa yang ingin diperbetulkan, saya menerima dengan terbuka hati. Anda boleh tulis di bahagian komen ataupun mungkin PM, insya-Allah. Kita jumpa lagi, insya-Allah. Assalamualaikum.